Segmen Tazkirah kita bawakan dan kali ini kita akan membicarakan secara virtual, tazkirah secara virtual, iaitu apabila kita, bagaimanakah cara kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Redwan bin Pengiran Haji Badarudin. Beliau merupakan penolong pegawai agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik yang menarik pada hari ini dan kita harapkan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat ketika ini. Begitu juga kita harapkan yang terbaik kepada orang yang mengikuti segmen Tazkirah kali ini. Mungkin saja Ustaz dapat diberikan mukaddimah bagi topik yang akan kita sampaikan pada hari ini, iaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Silakan. Terima kasih Fakhrul dan Atul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia juga dapatlah kami bertemu pada kali ini dalam memperkatakan dalam tani minggu-minggu kemerdekaan yang katanya Fakhrul dan Natul. Dan kemarin juga kita ni sudah memulakan untuk memulakan pengibaran bendera kemarin Jadi kita ni untuk kita ni menzahirkan dan juga memberikan lagi tentang hari kemerdekaan kita ni di negara Brunei Darussalam yang ke-38 insya-Allah. Yang mana tema pada tahun ini ialah menjayakan wawasan negara. Jadi, ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita ini sebagai rakyat dan juga penduduk mestilah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan dan juga nikmat kemakmuran khususnya di bumi negara Brunei Darussalam yang tani cintai ini. Wow. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka kamu ingatlah kepadaku dan insya-Allah nescaya aku akan ingat kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan janganlah kamu mengkufuri nikmatku. Jadi nikmat kemerdekaan ini terlalu besar sebenarnya dalam tani bernegara ni. Kerana tani melihat, kalau tani lihat makna kemerdekaan itu sendiri ialah seseorang ataupun suatu bangsa ataupun umat mendapat kebebasan daripada sebarang bentuk penjajahan dari segi jasmani ataupun rohani. Itu tani lihat makna kemerdekaan itu. Kerana kemerdekaan adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sesebuah negara. Kerana tidak semua manusia ni mendapat kurnia untuk menjadi bangsa yang merdeka. Tani lihat banyak negara-negara yang inginkan merdeka tetapi tidak merdeka-merdeka juga. Tetapi kita ni Brunei Darussalam alhamdulillah telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala nikmat kemerdekaan. Dan juga ada yang negara terus menerus untuk mencapai kemerdekaan ini, dia juga berjaya. Dan ada juga yang mencapainya tetapi ia sudah dapat kemerdekaan tetapi ia tidak dapat mempertahankan kemerdekaan tersebut. Dan ada juga yang tetap dengan kemerdekaannya tetapi tidak dapat menjadikan aspirasi kemerdekaan itu suatu kenyataan yang menguntungkan bangsa dan juga tanah airnya. Jadi bermacam persepsi kemerdekaan ini juga. Kalau tadi lihat, ada yang belum merdeka kan mau merdeka, tapi sudah ada yang mencapai kemerdekaan tapi tidak dapat mempertahankan kemerdekaan tersebut. Tetapi alhamdulillah di negara Brunei Darussalam ini dapat menikmatinya dengan rasa keamanan
rasa kemakmuran, petani sejahtera di dalam negara Brunei Darussalam ini. Begitulah nikmat yang terbesar sekali yang Allah kurniakan kepada petani berbentuk kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada negara Brunei Darussalam. Ini adalah kita lihat dulu kalau tani ingat Fakhrul dan Atul pada tahun 1984 atau pemasyhuran kemerdekaan yang Ketani laung-laungkan pada tahun 1984 dengan rasa syukur Ketani itu almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin telah Ketani melaungkan seruan tanda syukur Ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar dan Allahu Akbar. 3 kali laungan Allahu Akbar pada ketika itu. Jadi menunjukkan bahawa Ketani itu selain Ketani gembira dengan kemerdekaan yang Ketani kecapi, tetapi Ketani lafazkan dengan rasa syukur dengan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini tidak datang kalau Ketani lihat di sini, tidak datang kemerdekaan itu kalau tidaklah Allah mengizinkannya kepada Ketani. Kerana berkat anugerah yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu disebabkan kerana kita pertama sekali ialah telah menegakkan agama Allah di bumi Darussalam ini. Agama resmi di negara Brunei Darussalam, Ketani mengangkat agama Islam itu yang paling tinggi. Jadi apa-apa pun yang Ketani usahakan, mestilah lari kepada tunjuk ajar daripada agama Islam itu sendiri dan meletakkan agama Islam itu di tempat yang teratas. Manakala segala amalan yang bertentangan dengan akidah Islam dibenteras sama sekali di negara Brunei Darussalam. Dan begitu juga perbuatan yang berlawanan dengan syariat Islam Ketani betulkan. Ada yang bercanggah dengan agama Islam Ketani betulkan dengan segala kelakuan yang menyalahi akhlak Islam di negara Brunei Darussalam. Mesti Ketani hindarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang tafsirnya, wahai orang yang beriman, jika kamu menolong membela agama Allah, nescaya Dia akan menolong kamu mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian. Yang kedua disebabkan di negara Brunei Darussalam Ketani beriman dan bertakwa juga dan juga mengundang keberkatan Allah. Dengan beriman dan bertakwa mengundang keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga membawa kebaikan kepada negara Brunei Darussalam dan juga berkat kepimpinan raja yang adil di negara Brunei Darussalam. Dan raja yang adil itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yadhilluhumullahu bi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil. Yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang mana akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, di mana pada hari tersebut tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Salah satu daripada 7 golongan itu ialah al-imamul adil. Wallahu a'lam bissawab. Jadi di sini Ustaz, dengan topik yang kita bincangkan, syukuri nikmat kemerdekaan, apakah tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk mempertahankan negara kita ini? Terima kasih soalan tadi tu. Ketani sudah merdeka, sudah 38 tahun Ketani merdeka. Tapi sebenarnya apa sebenarnya tanggungjawab Ketani sebagai rakyat dan sebagai penduduk di negara Brunei Darussalam ini tentang negara Ketani? Adakah Ketani hanya mengatakan Ketani sudah merdeka tanpa ada tanggungjawab, tanpa ada kewajipan Ketani untuk mempertahankan negara ini? Tidak. Ketani lihat piagam Madinah yang diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam piagam tersebut
semua rakyat jelata hendaklah sama-sama mempertahankan kota Madinah. Ini piagam Madinah yang diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di negara Brunei Darussalam juga kata ni patut sama-sama mempertahankan Brunei Darussalam daripada anasir-anasir jahat yang boleh menggugat kestabilan, keamanan, kemakmuran negara Brunei Darussalam. Itu pertama. Yang kedua ialah di samping kita ni mempertahankan kemerdekaan itu, membina negara ini ke arah yang cemerlang. Jangan ketaninya statik saja. Tani mesti juga mencapai kecemerlangan dari semua aspek agar ketani ini sentiasa bersama dengan negara maju dan moden serta tidak ketinggalan dalam pelbagai bentuk pembangunan. Dan seterusnya ialah mempamerkan rasa cinta kepada negara. Dalam ketani menyebut kemerdekaannya, tani mesti ada rasa cinta. Rasa cinta tu tani luahkan macam mana? Kalau ada anasir-anasir jahat, tani perlu benteras. Salah satu ialah penyakit ketiga. Ini ialah penyakit rasuah. Kalau rasuah itu berlaku di hadapan ketani ataupun ketani mengetahui kes-kes tersebut, ketani rasa cinta ketani kepada negara ketani perlu laporkan ataupun ketani bentah dengan ketani memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan. Begitu juga gejala-gejala dadah yang ketani tersebar luas di mana-mana. Walaupun keadaan COVID-19 ketika ni, tetapi orang pun mampu juga untuk mengedar dadah, mengedar sabu. Dan di sinilah tanggungjawab ketani sebagai warga negara untuk mempertahankan negara ketani daripada anasir-anasir tersebut seperti rasuah dan juga penagihan dadah dan juga memakan dadah semua tu, dan akhlak yang baik dari kalangan beliau. Terlihat beliau adalah mungkin akan datang. Jadi ketani mesti halukan ataupun ketani halakan beliau-beliau tersebut untuk menjadi orang-orang yang terbaik di masa akan datang. Dan begitulah kalau sudah ketani usahakan dalam mempertahankan negara itu, jadi menatijahkan banyak kebaikan dalam kehidupan ketani serta perasaan seronok untuk menetap dan ketani berbangga dengan negara ketani. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Dan juga kita ingin mengetahui bagaimana ketani menghayati erti kemerdekaan sebenarnya. Tadi tahu merdeka, tapi bagaimana ketani menghayati erti kemerdekaan ini sebenarnya? Cantik soalan. Dalam ketani mempertahankan kemerdekaan, tani faham ke sebenarnya tentang merdeka ni? Dalam ketani faham ni sebenarnya, tani faham berbentuk merdeka ni sebenarnya ketani hanya merdeka dari sudut dari belenggu penjajah. Tani tahu tu saja. Tani sudut dari belenggu penjajah. Kerana sebenarnya dalam tani merdeka ni ada lagi faktor-faktor lain mesti ketani merdeka juga. Yang seterusnya ialah merdeka dari serangan pemikiran penjajah, iaitu al-ghazwul fikr. Kerana penjajah ini kalau ia mampu untuk melawan ketani dari segi fizikal ketani ataupun cara berperangkah apa tu, ia tidak akan mampu. Ia akan memerangi ketani dengan cara berfikir. Dengan cara berfikir. Jadi di sanalah ketani cannya untuk mengubah fikiran ketani, untuk memisongkan fikiran ketani supaya ketani itu akan menjadi lemah, akan menjadi malas dan juga seterusnya supaya negara kita akan menjadi mundur. Yang seterusnya ialah merdeka dari penjajahan ekonomi. Memang ketika ini ketani akan berlumba-lumba. Jadi segi mencapai ekonomi ini. Ni maju, ninda maju. Jadi kalau ketani maju, jadi ketani mesti juga merdeka daripada penjajahan ekonomi ini. Ketani pertahankan. Macam mana ketani untuk memajukan ekonomi ketani khusus di negara Brunei Darussalam. Dan juga di negara-negara Islam amnya. Dan yang seterusnya adalah ketani merdeka daripada belenggu berhutang yang melampau-lampau. Dan juga
kata ni selain itu merdeka daripada budaya ciplak tadi tu. Budaya ciplak. Ini kalau orang muda-muda mudah terikut-ikut. Kalau ada budaya-budaya dari luar yang boleh yang kata ni boleh kata ni terikut-ikut, apalagi kalau beli ya. Kalau melihat ya bisa usulnya dengan tarian-tariannya apa semua tu, jadi di sanalah yang mula mengikut. Jadi untuk pengertian merdeka tu, tani merdeka tu tani bebas daripada belenggu ataupun budaya ciplak yang songsang yang tiada kena mengena dengan adat ketani. Itu karangan ini sudah berlakulah di sini. Dan juga seterusnya, merdeka dari akhlak, bebas daripada akhlak yang buruk dan keji serta nafsu sarakah yang buruk dan juga yang hina. Dan seterusnya, merdeka dari segi akal yang terbelenggu dan juga disebabkan oleh arak atau dadah yang saya sebutkan tadi, dan juga bebas daripada kemalasan, kealfaan, ketakutan, kelalaian, kemiskinan, kepapaan dan juga kelemahan dan juga pelbagai jenis penyakit yang berbahaya. Ini kita ni semua merdeka. Kita ni jangan faham merdeka itu adalah merdeka daripada penjajah sahaja, tapi banyak lagi faktor-faktor yang perlu kita ni merdeka ataupun bebas daripada perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin Ustaz dapat menutup agaknya dengan kesimpulan, beri kesimpulan bagi mensyukuri nikmat kemerdekaan, tazkirah kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Fakhrul dan Atul. Kalau tadi melihat juga sebelum kita ni merdeka dan selepas kita ni merdeka ni, banyak sebenarnya nikmat-nikmat yang sudah kita ni kecapai ataupun kita ni terima daripada negara Brunei Darussalam ni. Pertama sekali, sejak kita ni merdeka, kita ni telah menikmati keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal melalui khidmat subsidi dan juga bantuan. Ini yang kita ni lihat ni daripada alhamdulillah selepas kemerdekaan itu, subsidi banyak yang kita ni terima, tetapi kadang-kadang kita ni lupalah, sudah kena bagi subsidi pun kadang-kadang kita ni tidak bersyukur. Jadi itu semua nikmat kemerdekaan. Dan yang kedua ialah menikmati bekalan air bersih. Dulu saja mungkin tahun 70-an kali air ni payah. Walaupun ni ada berapa bersih. Dan sekarang ni bisa ya. Alhamdulillah, selepas saja kita ni merdeka, bekalan air bersih kita ni terima, tenaga elektrik kita ni terima, kemudahan jalan raya dan seumpamanya. Dan seterusnya ialah menikmati suasana alam sekitar yang bersih, menikmati perkhidmatan kesihatan. Perkhidmatan kesihatan ini tajuk orang tadi lihat kadang-kadang seorang orang berpenyakit dialisis kah apa semua tu rupanya tadi perbelanjaan kerajaan itu bukan sedikit rupanya. Jadi semua tu nikmat kemerdekaan. Selepas tadi merdeka banyak kita ni terima, tetapi kadang-kadang kita ni lupa untuk bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut. Dan yang terakhir ialah menikmati perkhidmatan pendidikan kebangsaan. Di sana juga kadang-kadang tadi buku pun free tapi sudah pun free kadang-kadang kita ni pun merungut jelakat. Tadi pun merungut. Inilah Bali, tapi padahal sudah kerajaan banyak menyediakan segala perkhidmatan ataupun pelajaran-pelajaran percuma. Jadi untuk akhirnya kita ni perlulah bersyukur jadikan sebuah negara yang mereka negara Brunei Darussalam ni iaitu merdeka lagi berdaulat, dan kita ni dukung hasrat raja kita ni itu menjadikan negara zikir dan menjadikan negara Brunei Darussalam ini menjadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara yang aman makmur dan Tuhan yang Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fakhrul dan Atul. Alhamdulillah ya, terima kasih sekali lagi Ustaz dengan penerangan yang kita bawakan dalam segmen Tazkirah secara virtual kita pada pagi ini, iaitu syukur nikmat kemerdekaan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.